tak lama lagi, lebih kurang 8 hari kita akan masuk bulan Oktober. Wow. Kalau kita imbas kembali bulan Oktober adalah bulan maut, orang panggil bulan maut kepada kebanyakan pelajar-pelajar SPM seluruh Malaysia, sebab itulah bulan terakhir untuk mereka membuat persiapan yang terakhir sebelum menjelang SPM pada bulan November. Ya. Jadi disebabkan norma baru ni, jelah seperti yang berlaku pada senior kamu batch lepas, dan kamu juga mengalami perkara yang sama. Jadi saya rasa kamu masih lagi diberi peluang. Okay, kamu masih lagi diberi peluang untuk bernafas. Bernafas. Okay, masih lagi ada masa. Masih lagi belum terlambat untuk memecut. So kita ada lebih kurang dalam Oktober, November, Disember, Januari. Lebih kurang 4 bulan. Untuk kamu mengulang kaji semula seluruh bab tingkatan 4 sejarah. Kita lebih kurang ada 10 bab. 10 bab. Jadi para pelajar sekalian, anak didik saya yang saya banggakan di sini, semoga kamu terus menjaga momentum prestasi kamu. Okay? Kalau siapa yang belum mula, saya boleh mula. Okay? Kalau ada siapa rasa sentuh isi, silakan mula sentuh isi. Okay? Jadi saya ambil kesempatan kat sini supaya yalah, saya pernah cakap hari tu bulan 6. Saya cakap lagi bulan 7. Saya cakap lagi bulan 8. Tanpa sedari kita dah masuk bulan 10 Tanpa sedari kita sudah masuk bulan 10. Hari ni 22 September. Minggu depan hari Rabu kita bertemu sekali lagi 30 September. Hari terakhir pada bulan September. Menakutkan masa adalah musuh yang paling menakutkan. Dia adalah musuh yang paling senyap tapi yang paling berbahaya. Masa. Okey, para pelajar, saya tak nak buang masa lagi. Jom kita mulakan sesi kelas kita untuk bab 6 tingkatan 5, cabaran selepas pembentukan Malaysia. Kita akan masuk tajuk topik yang keempat, 3.4. 3.4 cabaran, iaitu rancangan rancangan Malaysia. Rancangan Malaysia. Rancangan pembangunan ekonomi, rancangan Malaysia RMK. Okay, sekejap saya sediakan bahan sekejap. Okay, untuk malam para pelajar, semua bahan adalah masih lagi sama dengan bahan pada minggu lepas. Okay, saya belum sempat untuk memajukan dan memberi maklum kepada Cikgu Naim bahawa bahan kelas malam ini adalah bahan yang sama. Okay, bahan yang sama seperti minggu lepas. Disebabkan tak ada perubahan, jadi saya pun tidak menyampaikan pemberitahuan. Okey, jadi untuk maklumat bahan masih lagi sama dengan bahan minggu lepas, kita masih lagi dalam bab 6. Sekejap saya sediakan bahan sekejap. Enam poin 6.3. Kita masih dalam 6.4. Itulah 6.4. Isu pembangunan dan ekonomi. InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik untuk habiskan bab 6 hari ini. Kita cuba. Kita tahu macam mana kita cuba.
Kita derakan itu daripada Arkis, Rumah Kasih Harmoni. Saya baru perasan. Saya doakan rakan-rakan kita yang berada di Rumah Kasih Harmoni ini semoga dalam keadaan baik. Sebab ada peristiwa mereka terpaksa menjalani PKPD kerana disebabkan COVID-19. Alhamdulillah segala dah berjalan lancar. InsyaAllah semoga Rumah Kasih Harmoni terus dalam keadaan yang baik. Ada operasi letter lah. Oh, operasi letter box. Ada. Okay. Okay, setakat ini saja bahan-bahan yang saya akan selak dari semasa ke semasa sepanjang kita berada dalam bab 6.4 dan 6.5 ni. Okay, apapun rujukan utama kita tetap masih dalam buku teks. Sebab buku teks inilah bahan yang paling penting kita kena lihat, terutamanya mana-mana info-info tambahan, gambar-gambar, grafik, nota grafik, kalau ada carta-carta ke apa, semua itulah yang bakal dipaparkan dalam kertas soalan. Jadi itu yang kita nak berhati-hati. Okay. Okay. Para pelajar. Okay. Kita dah masuk 6.4. Cabaran yang keempat. Selepas Malaysia itu bukan cabaran yang keempat. Cabaran yang keempat. Okay. Okay, so kalau ekologi ikut tajuk kita ini bab 6. Okay. Saya overview sikit saja. Silakan ambil masa banyak. Okay. Okay, buatlah. Tajuk kita lah cabaran selepas pendudukan Malaysia. Okay. So Malaysia 1963.
So, bila ada 1963 terbentuk Malaysia, Sabah, Sarawak dan juga Singapura, 3S, bersama-sama PTM, Persekutuan Melayu, membentuk sebuah gagasan baru dinamakan Sepadan Malaysia. So after that, okay, in the same year, okay, pada tahun 63 juga dan juga 64 dan tahun-tahun seterusnya, ada berlaku beberapa cabaran, halangan. Yang pertama, cabaran dalaman. Okay, saya tak nak ulang balik lah. Kamu tahu isu politik, isu ekonomi pada, sosial ekonomi pada ya. Okay. Lepas tu cabaran kedua, Singapura keluar tahun 65. Okay. Dan cabaran ketiga, yang kita terpaksa mengambil 2 kelas. Lama kita bincang pasal ancaman komunis. Okay. So yang ini memang betul-betul detail kita bincang apa yang berlaku. Rascom, operasi Jala Raja, operasi Hammer kan. Macam-macam. Okay. Yang mana berlaku dekat Sarawak dan juga berlaku dekat Semenanjung. Okay. Ada peristiwa pengumuman. Okay. Next. Okay. Dan pembunuhan ketua polis negara kan. Okay. Next. So itu cabaran ketiga. Dan sekarang kita berada dalam cabaran keempat. Isu pembangunan ekonomi. Okay. Para pelajar. Kenapa tak berkata Malaysia ni? Rancangan Malaysia pertama. So, rancangan Malaysia pertama. Nama pun tajuk bab ni ialah cabaran pembentukan cabaran selepas pembentukan Malaysia. Maksudnya dah Malaysia dah ada Sabah Sarawak. So maksudnya bila isu pembangunan ekonomi ini ia melibatkan termasuk Sabah dan Sarawak. So rancangan Malaysia pertama ini termasuk rancangan untuk Sabah dan Sarawak. Itu kena clear dulu. Kalau untuk Semenanjung saja. Okey? Itu kena clear dulu. Okay dah. So jom kita tengok apa yang berlaku dalam 6.4 ni. Okey. Dah tengah-tengah awal-awal siapa lepas ni kalau dia kata dia tak pernah tengok benda ni benda apa ni? Okay, tolong lepas ni jangan kata terlupa tak pernah tengok ni. Punya besar gambar. Okay. Saya pernah tengok beberapa dokumen yang ala-ala macam ni. Kertas, ada gambar jawatan negara. Hasil saya, Perlembagaan Persekutuan. Hasil saya pasal laporan apa. Okay. So maksudnya, kamu mungkin terpaksa buat perbandingan. Okay, kamu kena buka buku teks form 4 form 5. Mana dokumen yang ada lebih kurang macam ni. So senarai kan? Kamu tulis tajuk senarai dokumen original. Gambar ilustrasi dokumen original. So nombor 1, apa nama dokumen tersebut, tingkatan berapa, bab apa. Senarai kan? Sebab apa? Bila keluar dalam objektif ke, struktur ke, esei ke, benda ni kamu tak terkejut. Kamu bukan kali pertama tengok. Okay? Saya minta maaf terus terang berbanding dengan KBSM, mungkin kamu tak nampak benda ni. Tapi saya kena beritahu KSSM adalah silibus yang sukakan banyak bahan. Saya tak payah sembang kencang untuk BM. Semua tahu. Saya pengajar BM. Orang pun tahu kan. Okay? Tengok BM macam punya bahan macam mana. Jadi saya tak mustahil saya kata soalan sejarah korang ni akan jadi sangat kreatif. Dan bila kata kreatif tu maksudnya jawapan korang kena kreatif. Jawab boleh jadi soalan yang sangat mencabar. Okey, siap-siap dia boleh. Saya tak tahulah, saya tak nak bayangkan sampai ni first year. Okey, ini first year, tahun pertama kan. Okey, jadi gambar-gambar yang saya perasan kenapa dia suka gunakan banyak bahan. Inilah kali pertama saya tengok mana-mana buku teks sejak zaman KBSM yang paling banyak letak banyak gambar. Buku teks yang paling banyak letak gambar. Homework kan? Buku teks homework, buku teks homework. Banyak gambar. Dan bagi saya inilah salah satu elemen pencetus kenapa segelintir daripada, bukan segelintir, berkemungkinan jumlah pelajar yang akan minat sejarah akan meningkat daripada tahun ke tahun. Sebab kalau kamu tengok buku teks di KBSM, kalah library tu. Kalah library dengan warna dia, aduh. Okay, so saya berdasarkan pengalaman saya sangat bergembira. Saya berbesar hati, saya seronok, saya tumpang gembira. Dapat buku teks yang bestnya. Dapat lihat gambar-gambar macam ni. Dulu tak ada tau. Dulu kalau belajar Felda, macam ni je lah Felda. Mana ada gambar-gambar? Jangan haraplah nak ada gambar-gambar macam ni. Macam saya kata, buku teks lama dia cetak tahun 2004, 2003. So masa tu bahan terhad. Okay. Bahan terhad. Korang punya buku teks korang, bahan korang telah dibawa
daripada England, daripada banyak semua luar negara, kita beli lebih kurang lepas tahun 2010. Saya pernah cerita korang benda dulu. Okay, so kita lihat apa benda sebenarnya. Isu, saya nampak kat sini ada rancangan Malaysia pertama. Okay. Untuk makluman pelajar, sebenarnya nama rancangan ini dipanggil sebagai rancangan pembangunan 5 tahun. Rancangan pembangunan 5 tahun. Rancangan pembangunan 5 tahun adalah salah satu projek yang direalisasikan. Projek yang dijadikan kenyataan berdasarkan manifesto Parti Perikatan. Masa dalam pilihan raya tahun 1995, ini out of note. Saya tahu benda ni sebab dalam buku teks sejarah Seri Bersama. Okay. Sebab dalam buku teks sejarah Seri Bersama, bab 8 tingkatan 4, diorang ada cerita pasal ekonomi, rancangan ekonomi. Tingkatan 5 bab 8. Ada cerita pasal ekonomi Malaysia. Dalam sejarah ekonomi Malaysia. Awak belajar sejarah tapi tak boleh sentuh ekonomi, bayangkan. Memang bahagian tu student tak minat lah. Sebab tu student tak minat. Okey. Antara manifesto Parti Perikatan, mereka akan melaksanakan rancangan segera dan rancangan jangka panjang untuk bangunkan ekonomi tanah Melayu. Masa tahun 56, tahun 55, masa pilihan raya kan. Okay, jadi tahun 56, bulan Julai lepas mereka menang pilihan raya, tahun 56, mereka terus laksanakan projek pertama untuk bangunkan ekonomi luar bandar. Dipanggil sebagai rancangan Malaya pertama. Okey, di bawah projek apa? Projek jangka panjang Malaya, projek ekonomi jangka panjang dipanggil sebagai projek perancangan pembangunan 5 tahun. Rancangan pembangunan 5 tahun, lebih kurang macam itulah. Saya lupa nama penuh dia tu. Rancangan pembangunan 5 tahun. Okey. 5 years development plan. Lebih kurang macam itulah. So mereka akan buat 5 tahun sekali, dia akan ubah update. So the first plan adalah rancangan Malaya pertama from 56 to 60. 56 ke 60 dan sambung 61 to 65. So daripada 61 to 65 itu adalah rancangan Malaya kedua. Ini untuk maklumat korang. So bila masuk tahun 66, masa tu dah bukan lagi Malaya. Kita dah panggil Malaysia. So masa tu dah dipanggil, bermula je dokumen yang orang nampak. So tu orang nampak nampak tu tahun di bawah tu. Hai. Okay, bermula ni nampak ni so itu saya ceritakan serba sedikit sejarah. Macam mana dia tercetusnya projek. Dia ada peristiwa yang berlaku sebelum. So ini 1966 hingga 1970. Cerita dia. Okay. Kita review dulu apa yang dalam 64 ni. So dah ada bagi info kat sini. Kali ini rancangan mereka melibatkan Sarawak dan Sabah. Okay. So saya nampak ada rancangan Felda, Tun Razak. Lurah Bilut antara projek pertama. Lurah Bilut Pahang. Siapa yang minat sejarah, minat movie, boleh tengok cerita pasal tajuk movie Bilut. B-I-L-U-T, Bilut. Cerita pasal pengorbanan macam mana orang Melayu nak buka tanah, buka hutan, di tempat yang tak ada orang, hutan belantara, nak buka pembangunan pertempatan. Lurah Bilut banyak orang terpati kata korban Okay. Dekat sini saya nampak ada projek, ada meeting Saya nampak ada meeting kat sini, ada sidak akhbar Sidak akhbar. Okey Tun Razak. Okey. Tun Razak. Okey. Guys, kenapa Tun Razak kat sini? Okey, kenapa Tun Razak kat sini mungkin Tun Razak sebagai timbalan Perdana Menteri ketika ini, dia diberi tanggungjawab yang besar untuk uruskan projek pembangunan ekonomi. Sini. Okay. Kalau awak tanya kenapa bukan Tun Rahman, Tun Razak, awak itu cerita lain. Saya pun tak Google habis lagi. Kenapa? Sebab tu Tun Razak bila jadi Perdana Menteri kedua, dia mendapat gelaran Bapa Pembangunan kan. Okay. Sebab dia banyak bangunkan
projek-projek kita ya. Dia banyak bangunkan projek, bangunkan kawasan luar bandar, bangunkan Tanah Melayu dan juga Sabah Sarawak. Okey. Okey, so ini boleh kata muka surat 126 ni first page tu lebih kurang boleh latar belakang. Dan saya nampak rancangan Malaysia pertama ini bermula. Okay. So, berhati-hati para pelajar, tak semestinya bila kamu masuk tajuk 6.4 ni, kamu terus bincang pasal rancangan Malaysia pertama. Dia ada isu dia. Sebab tu kalau kamu tengok kat nota-nota ni, dia mulakan dengan isu. Apa ni? Hanya ada isu ni. Apa ni? Isu so kat sini apa? Ada background ya. Ini background ni. Okay, ada background dari segi isu bangunan. Okay. Okay, yang ni pun ada background. Okay, ni isu dia. Okay. Nampak Nampak kamu nampak 6.4 isu orang ekonomi terus masuk rancangan Malaysia pertama. So tak semestinya. Dia dalam buku teks ada tunjuk, ada background dulu ni. Apa yang berlaku dalam isu pembangunan ekonomi ni. Ada beritahu kat sini. Okay, sikit secara sikit. So baru masuk rancangan Malaysia pertama, baru masuk isu pembangunan ekonomi. So yang isu-isu yang kamu tengok ni, yang isu-isu ni semua ni di bawah rancangan Malaysia pertama. Okay, tak apa. So ada usaha kerajaan. So nota ni dibuat usaha kerajaan. Okay. Barulah dia masuk rancangan Malaysia pertama. Okay. Okay. Nampak sini ya. Okay. Dah. Jom kita masuk. So nampak kat sini dalam teks ada gambar. Okay, ada introduction isu dia. Ada senarai isu. Dan ada senarai usaha mengatasi. Korang punya buku teks sekali ni dah macam buku rujukan. Dah bukan, kalau dulu buku rujukan kan, buku teks kan dia ayat, tapi kan dia nampak dia buat kampung kan, dia kena ambil je. Dia kena hafal je. Ya. So, dan saya nampak kat sini ada isu tertentu, ada usaha mengatasi. Saya nampak lagi ada isu tertentu, ada usaha mengatasi. Ada isu tertentu, ada usaha mengatasi. Ada isu tertentu, ada usaha mengatasi. So, lebih kurang ada berapa isu kat sini? Ada berapa kotak? Kalau tengok dalam buku teks, kita ada lebih kurang dalam 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Kenapa ada 4 kotak yang berbeza? So, basically 6.4 ni, isu pembangunan dan ekonomi ni sebenarnya besar. So, buku teks telah mengagihkan isu ni kepada 4 kategori. Yang mana 4 kategori ni adalah di bawah projek apa? Projek rancangan Malaysia pertama. So rancangan Malaysia pertama ni merangkumi 4 projek atau 4 kategori isu. Kenapa saya kata 4? Kamu tengok kamu teks ni ada ini kotak pertama. Kotak merah pertama ni, ini satu kategori. Yang maksud ada kotak merah kedua. Ini kategori yang kedua. Ini kategori yang ketiga. Dia ada sebab. Kita tengok nanti. Ini kategori yang keempat. Okay. So nota kena faham. Jangan sondol je. Jangan awak main entah boleh baca ya. Get on. Dapatkan feeling tu dulu. Baru smart kan. Baru kita bersedia kan. Okay. Okay. Simple lah tajuk dia. Tak banyak. Senang. 6.4 ni senang. Simple je. Daripada bahan yang ini pun saya dah boleh tangkap lah. Okay. Kita tengok dekat nota ini. Okay. Cantik nampak ni. Okay. Saya tak apa. Saya kecilkan dulu. Nanti kita akan zoom in. Saya sekarang kecilkan dulu. Biar kau nampak. Nampak Isu kalau belah kiri, usaha belah kanan. Isu belah kiri, usaha belah nampak ya. Wow, menarik. Satu persembahan ringkasan nota yang cukup padat.
Cukup mantap. Saya puas hati dengan bahan. Terus terang. Siapa ada printer boleh print, print. Settle kan? Okay. Okay. Terus masa 65. Settle dah. Settle 64. Apa isu dia? Apa yang usaha yang dia buat? Di bawah apa? Di bawah rancangan Malaysia yang pertama. Okay. Para pelajar, walaupun kebanyakan isu ini di bawah projek Tun Razak, tapi ya, ini masih lagi zaman Tunku Abdul Rahman. Okay, Tun Razak naik Perdana Menteri tahun 70. Kira rancangan Malaysia kedua barulah zaman Tun Razak. Baru zaman Tun Razak. Okay. Saya sahaja highlight benda tu supaya kamu jangan salah faham. Okay, next. Okay, ini tak best lah tengok. Dia punya kesipahan dia. Boleh lah, not bad lah. Boleh lah. Okay. Kita juga. Okay, next. Okay, ini boleh kan? Satu kotak isu, satu kotak isu. So, ini first category. Okay. Yang saya nampak, setakat ni para pelajar, yang saya nampak, berdasarkan buku teks dan juga nota-nota rujukan ni, 4 kotak yang warna merah yang wujud dalam buku teks ni, kan saya kata ada 4 kategori kan. Yang saya dapat simpulkan ialah, yang pertama ni, tentang ekonomi. Masalah ekonomi. Masalah yang betul-betul berkaitan dengan ekonomi. Fokus khas untuk ekonomi. Ada masalah ekonomi. Jadi, di bawah rancangan Malaysia pertama ni, mereka laksanakan beberapa rancangan. So, ini antara usaha mereka. Okay? Seterusnya, kategori kedua. Masuk kategori social. Taraf hidup. Okay. Dan kategori ketiga. Okay. Masuk lagi kategori sosial, tapi kali ini lebih kepada pekerjaan. Okay, pekerjaan. Okay. Dan seterusnya, kategori keempat, masalah sosial. Tapi kali ini masalah sosial yang pelbagai. Dan kali ini saya nampak lebih khusus kepada kesihatan lah. Kesihatan. Masalah sosial kesihatan. Dari segi kesihatan. Ini masalah sosial dari segi pekerjaan. Ini masalah sosial dari segi taraf hidup. Okay? Alright. Okay, dah. So nampak? So itu kita dah kena pasti. Kita belum pergi detail lagi ni. Okay, jom. Okay, sebelum tu saya dapat gambar stem. Gambar stem. Apa gambar stem Stem kenangan Malaysia berkaitan dengan rancangan Kuala Uyo. Orang buat resa. Okay. Para pelajar, untuk mungkin korang lahir tahun 2000 berapa? Korang lahir tahun 2004 ya? 2004 kan? Sekarang 2021 kan? Awal lahir ketika saya ambil SPM. Saya SPM 2004. Okay. So sekarang pelajar. Untuk malam-malam sampai zaman saya tahun 2002 kita ada YC ada 6. Kita ada banyak acara-acara antarabangsa diwujudkan kat Malaysia. Pasal YC, pasal persidangan antarabangsa negara-negara Islam, pasal mesyuarat negara-negara berkecuali Asia Tenggara 6. Okey. Lepas tu kita ada ASEAN ke. Saya boleh kata sekarang mungkin tak nampak sangat tu. Ataupun mungkin dah lebih kepada digital. Tapi sebelum tahun 2010, kebanyakan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam negara akan direkodkan melalui beberapa bentuk sebagai kenangan, sebagai rekod sejarah. Kalau dulu nampak dalam step, kadang dia keluar fasilitas. Dulu benda ni adalah normal. So ini kira koleksi premium lah. Ni zaman dulu 15 sen boleh beli 3 nasi lemak. Zaman ni betul tau. Saya cakap betul ni. Nasi lemak sekolah lah kan. 15 sen Dulu nasi lemak 5 sen atau 10 sen. Tengok negeri lah, tengok bandar lah bandar kan. Okay.
Okay, so tak ada apalah gambar kat sini So saya lepas ni baru saya akan pergi pada isu dia. Tak ada apalah kat sini. Okay, ini menarik, ini menarik. Dasar pembangunan luar bandar ini misal kaitan dengan something. Kita akan lihat ya, apa dia. Ada kat sini. Okay ni. Okay. Buku dasar pembangunan, okay, saya ada QR code lagi. Siapa nak tengok apa isi kandungan dia, yang mana ini adalah ini buku ori dia. Ini buku ori tau. Kamu jangan ingat mentang-mentang cerita Piramli hitam putih. Kau ingat zaman dulu hitam putih ya. Ini buku tahun 1960 tau. 66. Air jadi warna. Okay. Mentang-mentang tengok gambar ni hitam putih kan. Cik. Ini stamp elok jadi warna. Tak ada hitam putih pun. Jangan salah faham Warna zaman dulu ada. Cuma dalam bentuk gambar atau filem, dia tak ada warna. Sebab kita pakai filem murah. Tak perlukan warna. Kalau pakai filem mahal, adalah warna. Faham Dulu filem mahal yang ada warna tak dijual kat tanah Melayu. Tak dijual kat Malaysia. So yang dijual kat Malaysia adalah yang tak ada warna. Itu. Filem yang pandai lah kau tahu tengok sendiri kan filem bukan filem movie, filem yang orang pandai lah awak cek sendiri. Okay. So tak ada apa. So guys, baru kita akan lihat apa yang cabaran ni. Okay, apa yang cabaran ni? Jom kita lihat. Saya nak pergi kat sini Okay ni. Okay. Usaha kerajaan. Ini latar belakang. Sebelum mereka rancang sebelum mereka melaksanakan rancangan Malaysia pertama. Projek pembangunan 5 tahun rancangan pembangunan 5 tahun. Okey jadi sebenarnya nak atasi isu pembangunan dan ekonomi sebenarnya Tunku Abdul Rahman dah start sejak sebelum mereka lagi tahun 55, 56. Okey jadi sebab tu kalau awak tengok usaha kerajaan, benda pertama ditulis benda ni. Sebab apa? Bukannya benda ni dilaksanakan waktu Malaysia terbentuk, sebelum Malaysia terbentuk dah ada dah. So mereka sambung saja. Jadi bila Tok Razak dengan Tunku Rahman tengok isu sampah dengan Sarawak dan Singapura, jadi boleh kata kita akan teruskan projek 5 tahun ni. Kali ni kita masukkan mereka. Okey, itu dia. Okey, so nampak ni. Kenapa benda ni dilaksanakan? Okey, mungkin akan ada keluar soalan bonus. Apakah tujuan rancangan pembangunan 5 tahun dilaksanakan? Ataupun dibentuk? Apakah tujuan laporan ini dikeluarkan? Bila nampak macam soalan akibat, tapi mana ada? Jawapan ada ni. Okay, untuk pastikan bahawa apa? Usaha-usaha, kerja-kerja, projek nak bangunkan ekonomi berkaitan dengan negara dapat dilaksanakan secara sama rata, adil, melibatkan semua negeri. Mana-mana kawasan tak dapat, kita bagi. Yang tak ada, kita wujudkan. Yang tak cukup, kita tambah. Itu maksud rancangan pembangunan 5 tahun. Okay, tu, ekonomi nasional ni. So, diorang nak buat ekonomi secara menyeluruh, secara kebangsaan, secara persekutuan, secara gagasan. So, diorang buat termasuk Sabah dan Sarawak. Sebab tu kat sini ada poin ni. Dilibatkan. So, ini usaha kerajaan bagi mengatasi masalah bangunan, masalah ekonomi. So, ini gambar Tok Razak. Saya dah. Gila, macam mana Tok Razak sanggup di tempat sini Menteri tau, pergi zaman-zaman tempat-tempat hutan ni. Hebat orang dulu. Okay, sambung. So, jom kita lihat 4 kategori tersebut. 4 kategori tersebut. So, isu pertama saja saya kata isu lebih kepada detail kepada sektor ekonomi. Okay, so rancangan Malaysia pertama telah merancangkan apa nak dibuat bagi sektor ekonomi. So, mereka lihat ada masalah pertama yang mereka detect lah ni. Pengusaha bumi putera, businessman, usahawan, tokek kedai, tokek-tokek apa benda semua, mereka tak cukup bantuan kewangan.
Dari segi pengangkutan. Okey, saya tak faham pengangkutan ni lebih kepada sosial tapi diletakkan di bawah ekonomi, infrastruktur. Mungkin sebab nak mudah barang bahan ekonomi ataupun urusan-urusan perniagaan semua keluar masuk mudah. Tapi kat sini untuk luar bandar perlu apa baik supaya mudah aktiviti ekonomi dilaksanakan. Sebab pengangkutan dengan perhubungan susah. Terputus jalan tanah apa semua kan, okey. Tak ada jambatan apa semua, okey. Okey, so ekonomi kita terlalu fokus pada getah dan berjimat. Ini memang betul lah, tak ada dinafikan lah. Okey, lepas tu bahan mentah jadi murah. Jadi kalau ekspor pun harga rendah, kita rugi. Okey. Lepas tu orang dalam pertanian masih lagi guna sistem lama. Kan? Okey. Padi tu masih lagi tanam. Tak ada mesin. Masih guna kerbau. Tak ada traktor. Bayangkan contoh petani masih lagi miskin tegar. Cakap pasal petani teringat siapa petani dalam form 5, form 4. Bapak Lieutenant Adnan, Pak Saidi, petani. Penoreh getah. Petang jadi kerja kebun. Kan, miskin tegar. Orang miskin, orang susah kan. Petani kan. Okey. Petani banyak usahakan pertanian yang asal-asal nak cukup-cukup makan boleh lah, makan untuk hidup. Petani banyak buat apa? Banyak tanam benda-benda yang setakat nak jual-jual kat orang kampung. Tak ada ladang, tak ada kebun. Rugi lah. Tak ada penanaman secara besar-besaran. Ini antara masalah-masalah yang korang tengok. Okay? So, apa yang usaha atasi dia? Kamu tengok Okay, banyakkan lagi projek-projek pertanian. Okay, banyakkan lagi industri proses daripada bahan mentah kepada bahan separuh mentah ataupun barang separuh siap. Okay, barang menjadi bahan-bahan yang boleh digunakan untuk support barang-barang lain pula. Jadi bahan mentah kepada barang-barang lain pula. Okay, cari pasaran baru. Okay, kali ni bidang pertanian dah ada sawit yang kukuh. Bermulalah projek-projek sawit sebab tu Felda. Felda dibuka untuk tanam sawit. Kalau awak nak tahu. Okay, Felda negeri mana pun dibuka untuk tanam sawit. Sebab apa? Zaman British dah jenuh tanam getah, menyampah kat getah. Okay. Koko pun adalah antara projek yang paling kencang kat Malaysia koko kita ekspor koko tau kalau korang tahu. Okay, pelbagai pengeluaran negara. Okay. Next kita pergi kepada isu apa lagi? Okay. Isu seterusnya, taraf hidup berbeza. Yang kaya terus kaya, yang miskin semakin miskin, yang tengah-tengah tak ada. Tengah-tengah terpaksa pilih. Kalau ada kaya kan ada miskin. Tak ada Maksudnya yang sederhana tu adalah tapi terlalu jurang, terlalu jauh. Ya. So apa rancangan Malaysia pertama buat? Diorang merancangkan program bangunan. Diorang nak buat satu plan ni. Apa plan orang ni? Diorang nak buat aktiviti perkilangan secara besar-besaran, nak buka kawasan baru. Perkilangan dan penguatan negara, buka kawasan baru. Supaya apa? Ramai orang ada kerja, ramai orang ada income secara bulanan, supaya makin ramai orang ada peluang-peluang untuk meningkatkan orang punya pendapatan. Akhirnya makin kurang orang miskin. Taraf hidup semakin daripada miskin tegar, daripada kaya sepagi, akhirnya ada income bulanan. Itu yang nak buat aktiviti perkilangan tu. Nak buat aktiviti pembuatan tu. Pembuatan ni buat bahan untuk digunakan untuk bahan lain. Pembuatan macam buat kayu, buat besi, buat bata-bata. Buat bahan yang akan digunakan untuk digunakan untuk buat satu lain. Jadi kita tak perlu import. So mempercepat integrasi dalam kalangan penduduk integrasi dalam kalangan Indonesia. Integrasi ni saya tak faham maksud dia dalam kalangan dan negeri di Malaysia. Mungkin saya rasa lebih kepada integrated Saya rasa dalam kalangan dalam negeri di Malaysia. Mungkin kat sini maksud sebenar dia nak beritahu bahawa pekerja orang-orang Malaysia kat sini sanggup bergerak.
untuk pergi ke negeri lain. Okay, untuk berpindah. Okay. Ataupun mempercepat integrasi ni ialah supaya mana-mana negeri dah tak fokus. Mentang-mentang kau Terengganu, kau nelayan je. Kelantan nelayan je. Tak. Maksudnya integrated ni menceburi bidang-bidang baru. Berlaku pencampuran. Okay. Kat situ. Negeri-negeri, setiap negeri ni meneroka banyak bidang-bidang baru. Tak fokus pada satu bidang. Bila Kedah, padi tak semestinya. Macam tu Okey. Bagus. Ada orang share kat sini. Perpindahan ke negeri atau kawasan. Terima kasih. Okay, terima kasih. Salah seorang kawan kita telah share maksud integrasi ni apa dia? Perpindahan ke negeri lain atau kawasan lain. Sebetulnya integrated, campuran. So berlaku campuran antara penduduk, antara negeri-negeri. Supaya orang meneroka, menceburi. Sebab tu kebanyakan Felda ni, orang Kedah, orang duduk Felda kat Pahang. Yang ramai orang Kedah, orang Johor, padahal kat Pahang. Kat Felda Pahang tapi cakap Jawa. Kau pelik. Felda kat Pahang cakap apa? Cakap Kedah. Itu semua berlaku So ini dimaksud integrated. Orang mencari peluang baru. Diorang tak nak kita berada dalam keadaan yang miskin. Okey, mendapatkan bantuan bank duit, ini saya no comment. Saya tak pasti. Ini saya tak banyak cakap apa, saya tu tak selidik lagi pasal benda. So ini antara usaha yang mereka yang Tun Razak buat Okey. So ini dari segi tarikh hidup berbeza. Okey, dari segi kesihatan masalah sosial, ini dia. Saya tak sangka benda ni berlaku ni. Kematian tinggi, kelahiran tak normal Okey, ibu-ibu yang mengandung dulu kan masih lagi guna mak bidan. So diorang nak improve benda tu dari segi kawalan So masalah kesihatan saya dapat daripada masalah kesihatan wanita sini dari keluarga Okey, kadar kelahiran tak normal maksudnya terlalu banyak beranak ke? Mungkin sebab apa nak mengurangkan kadar kelahiran? Orang dulu standard lah. Duduk lagi-lagi orang kampung kan, beranak 12, 13 biasa, standard. Betul Okay, sebab orang dulu kahwin awal, belasan tahun dah kahwin. Jadi anak 10 tu normal. Jadi kerajaan cuba kurangkan kadar kelahiran, memperkenalkan program perancangan keluarga. Apa maksud kematian tinggi? Ini saya tak pasti. Nak kata orang tua banyak mati, tak juga. Sebab orang tua zaman dulu lama-lama. Ini saya tak pasti. Mungkin kematian waktu kelahiran katanya. Saya pun tak pasti. Mungkin kematian oleh ibu-ibu yang bersalin tu, mungkin tak pasti. Mungkin kematian disebabkan anak-anak yang lahir tu anak-anak yang cacat, tak normal, jadi tak dapat perhatian daripada jabatan kebajikan ke ataupun rawatan pada peringkat awal ke, jadi mati. Mungkin kena sawan ini mungkin disebabkan benda tu. So ni perkhidmatan kesihatan luar bandar. Program perancangan keluarga ni mungkin korang dah belajar kan perancangan keluarga kan? Korang dah belajar sains kan? Saya cakap banyak lah. Makan pil, pakai ni, pakai macam-macam, pakai lah kan? Cara-cara dia kan? Saya buat benda ni, tapi saya buat manual. Saya tak ambil pil, saya buat manual. Betul lah? Kalau tahu. So yang ni perkhidmatan kesihatan luar bandar. Ini ada. Peluang pekerjaan terhad. Kadar pengalaman. Ini pasal dia isu pekerjaan. Kali ini kategori pekerjaan. Kategori sektor ekonomi, kategori tadi pasal taraf hidup, macam mana nak bagi meningkatkan pendapatan, bagi bagi peluang untuk supaya jangan terlalu miskin. Meningkatkan taraf hidup, isu kesihatan sosial, kesihatan wanita, keluarga, dan yang keempat, macam mana nak settlekan masalah tak cukup kerja ni. Kenapa? Orang tak boleh buat kerja. Tak tahu nak buat kerja, nak kerja apa? Kalau buka kilang pun tak tahu buat kerja. Buat apa? Ini dia. Ni. Saya rasa ini memang benda yang paling percaya. Siapa yang tak tahu
Awak nampak benda ni macam simple kan, tapi kalau korang kenal mana-mana adik-adik, saudara, kawan-kawan yang memang kalau belajar memang tak boleh lah. Memang tak boleh belajar. Memang akademik hancur. Kan? Jangan risau. Awal umur 13 tahun dan 16 tahun, masa form 1 atau form 4, diorang boleh masuk giat marah. Diorang boleh masuk institusi kemahiran beli IKBN. Okay. Lagi-lagi pada zaman Pakatan Harapan, bekas mantan kita Menteri Pendidikan, Dr. Mazli Malik, okay, TVET. TVET ni maksudnya apa tahu? Bidang pekerjaan yang mencari tenaga kerja yang dah mahir dan pengalaman. Walaupun mereka masih lagi muda. Mereka baru habis belajar. So TVET ni mencari orang-orang lagi. So dia tak tengok kau punya degree ke, kau punya master ke, tak tengok. Dia tengok skill korang. So TVET akan dibawa masuk dalam bidang TVET, bukan dibawa masuk, dah diiktiraf. So lepas ni bidang-bidang pekerjaan diorang tak terlalu tengok pada korang punya kelulusan semata-mata. Diorang kata korang punya kemahiran. Okay? Nampak tu ya? So ini benda-benda yang saya cakap ni benda carry ke tau untuk korang masa depan tau. Okay, habis pasal 6.4. Okay, balik ke kelas. Dah. Tak tahu benda. Tempat kan? Okay. Minggu lepas saya dah cakap pasal video. Okay. Saya terlupa lah. Saya nampak pasal perkataan ni baru teringat pasal video tu. Nantilah saya cari. Okay, kalau saya cari nanti, kalau ada saya share dia punya link dalam grup Kan setiap grup kita ada 5 grup kan. Saya akan share link dekat 5 grup pasal peristiwa 13 Mei. Okay. Saya sebenarnya banyak cerita tau di sebalik buku teks korang belajar ni. Saya banyak cerita di sebalik cerita sebenar. Pakcik saya ketika ni umur dia skor rendah. Pakcik saya, Pak Lang saya, dia skor rendah. Pak Lang saya duduk segambut. Awak bayangkan ini saya saja borak-borak sembang kan. Pak Lang saya duduk segambut. Dekat segambut ni ada kawasan Cina tau. Cina segambut. Okay, minta maaf kalau saya kita bukan cerita resis tau. Saya bukan cerita resis. Ini cerita kisah sebenar. Masyarakat Cina dekat kawasan segambut waktu tu, punyalah takut diorang waktu bila dengar kata rusuhan kaum, dengan kata Melayu bunuh Cina, Cina bunuh Melayu kan. Orang Cina sekarang masa tu tutup rumah, menyorok semua ketakutan. Ini kes memang pakcik saya kata memang Cina memang sebab awak kena faham. Walaupun kisah ini adalah pergaulan rusuhan kaum antara orang kaum Melayu dengan kaum Cina, tapi bukan semua nak macam ni. Bukan semua Melayu nak macam ni dan bukan semua Cina nak macam ni. Kan? Okay. Jadi yang kesiannya orang-orang Cina dekat kawasan Segambut ni kawasan Kuala Lumpur tau. Dia tak jauh daripada peristiwa Jalan Tunku Abdul Rahman dengan Chowkit. Dia bermula kat situ, area Kampung Baru. Okay, kalau korang tengok cerita Abang Long Fadil kan, kat area situ lah sebenarnya. Okay, kamu nampak ni, tertumpu di mana ni? Selangor dan khususnya kawasan Kuala Lumpur dan kawasan sekitar. Okay. Jadi yelah, Cina-Cina yang tak terlibat ni, diorang takut lah. Apa sebab nak kena disebabkan nyawa diorang terancam. Sebab diorang takut Melayu nampak diorang, Melayu akan bunuh diorang. Mampu dia. Apa aku tak buat apa pun lah. Macam tu dah. Mesti awak kalau kita kan tiba-tiba Cina bunuh Melayu. Contoh saya bukan nak cerita rasis Cina bunuh Melayu, padahal yang bergaduh orang lain. Tapi tak ada kena-mena. Kena tak? Kau marah. Kita akan marah kaum kita. Pasal kau orang lah family aku macam tu. Nampak tak? Itu yang berlaku pakcik saya cerita sebab dia depan mata dia sini, dia tengok orang Cina menggigil. Lari ketakutan masuk rumah. Tutup kedai, Cina tutup kedai semua, takut. Sebab Segambut ni kawasan Melayu. Segambut dengan Sungai Pecala, orang sebelah. Kawasan Melayu. Jadi Cina ni minoriti kat situ. Dan saya tak tahu mungkin disebabkan kisah ni terlalu sensitif sampai tak pernah difilmkan.
tak pernah dinovelkan, tak pernah dibukukan, tak pernah difilmkan. Siapa tahu kalau ada buku novel, beritahu saya. Boleh baca, boleh jadi bahan bacaan amal untuk itu semua. Ya, memang setakat ni tak pernah ada sebab terlalu sensitif. Terlalu sensitif. Okay, okay. Pakcik saya cerita macam ni saya cerita lagi Masa tu dekat Chongqing, parti Cina saya tak ingat kita akan tengok sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya kejap kita lupa. Tapi parti kaum Cina ni saya rasa DAP kot, DAP saya rasa. DAP ni wakil-wakil kaum Cina yang bertanding menang tau. Cina yang menang jauh banyak meninggalkan orang-orang Melayu. Dan mereka banyak beat orang-orang Melayu. Calon-calon orang Melayu. Ini kisah dia, kisah betul pasal saya cerita. Okay. Dan masa tu orang Cina rasa mereka dah berjaya menguasai Kuala Lumpur. Kenapa Cina rasa macam tu? Sebab waktu manifesto, waktu kempen pilihan raya dan sebelum-sebelumnya, orang Melayu confident mereka akan terus menguasai Kuala Lumpur. UMNO, parti-parti yang nak bertanding dekat Kuala Lumpur ni, dekat parlimen. Kuala Lumpur dia guna parlimen, dia tak guna tun. Dia guna parlimen, sistem parlimen So, mereka confident mereka akan terus menguasai Kuala Lumpur. Mereka yakin confident, mereka overconfident mereka boleh kalahkan calon Cina. Jadi, bila tahun 89 ni, pilihan raya ni, bila dekat Kuala Lumpur tu, tiba-tiba keputusan mengejut. Macam tsunami kaum Cina lah, macam Pakatan Harapan menang 2018 hari tu kan. Okay? Berlaku peristiwa macam ni, orang Cina dia rasa bangga sangat tau. Okay? Saya cakap saya bukannya banding-bandingkan ini saya cerita balik apa Pak cerita. Orang Cina dia rasa terlalu bangga sebab dia tak sangka dia boleh menang dengan dekat tempat orang Melayu. Untuk kota Pelajar, dulu KL tak macam sekarang. Dulu Kuala Lumpur ni banyak penduduk orang Melayu. Sebab dulu Kuala Lumpur ni ada sebagai Selangor. Okay? Dia sebagai Selangor. Disebabkan badan terlalu pesat, maka dia dipilih sebagai ibu negara. Dipilih sebagai ibu negara. Sebab dia terlalu pesat. Dia terlalu membangun kan. Jadi dipilih sebagai ibu negara kan. Yang kan? Laku. Jadi yang mencetuskan provokasi ni, ni korang tengok je aku nak ke Zoom. Kenapa yang mencetuskan provokasi ni? Sekejap. Asal saya hang hang ke mouse saya hang? Alamak. Ya. Okey dah. Okey. Saya punya laptop saya hang sekejap. Okey dah. Yang mencetuskan provokasi ni keputusan pilihan raya menyebabkan berlaku ketegangan antara penyokong yang memprovosi keadaan. Cerita dia macam mana? Pakcik saya cerita, orang Cina lepas diorang dapat tahu diorang menang besar, diorang berjaya conquer Kuala Lumpur, awak tahu apa yang berlaku? Parti penyokong parti Cina yang bertanding yang menang ni, diorang berarak 1 KL. Jalan Tunku Drama dengan Jalan Cokit tu penuh dengan orang Cina. Okey, apa yang diorang buat? Okey, alamak, lost contact stop dia share screen. Jangan saya share balik. Laptop saya ni hang, tahu kenapa hang tiba-tiba. Okey, tak apa, saya sambung sekejap saya teruskan. Apa yang diorang buat ketika mereka berarak tu, diorang mengejek-ngejek tau. Ini kelakar. Penyokong Cina, diorang mengajuk-ajuk ayat-ayat
wakil-wakil para calon-calon yang bertanding yang confident nak menang. Sampai mengisi nama diorang. Ini berdasarkan apa yang Pancasila dan mereka mengejek manifesto. Diorang ejek orang-orang Melayu yang berarak. Sambil tu diorang suka gembira hura-hura, diorang ejek orang Melayu nampak berjalan. Okay, jadi benda ni mencetuskan kemarahan orang Melayu. Okay, pada asalnya diorang hanya bergaduh tau. Tapi saya terlupa macam mana boleh terbunuh. Jadi bila terbunuh, diorang balas balik, bunuh. Dan saya lupa macam saya kata, siapa yang bunuh siapa saya tak ingat. Yang terbunuh tu. Mungkin saya rasa Cina terbunuh Melayu. Bila Melayu bergaduh orang Cina kan, marah-marah. Lepas tu, orang Melayu dia balas balik, dia bunuh orang Cina. Bila dia balas balik bunuh orang Cina, terus panggil geng, dua-dua panggil geng. Macam orang pernah tengok cerita cat gangster kan, lebih kurang macam tu lah. Panggil balung kawasan, yang ni kawasan semua panggil lah. Semua kawasan panggil kan. Kita lah apa benda tu lah kan. Saya pun tak tahu lah okay. Itu yang berlaku. Ini cerita di sebalik realiti di sebalik apa yang dikongsikan dalam konteks. Saya saja share korang dia punya keadaan sebenar. Okay. Okay. Tapi kita lihat nampak kat sini ada PKM Parti Komunis Malaya. Nampak kat situ ada je orang-orang yang mencetuskan. Sekejap, saya share screen balik Jom kita tengok dalam buku teks apa yang ada dalam 65 sebenarnya. Okay, nampaknya tak ada gambar. Nampaknya tak ada gambar guys. Nampak tak? Okay, saya boleh confident kenapa tak ada gambar sebab sensitif. Mungkin untuk menghormati sensitif Okay. Siapa yang nak tengok apa yang berlaku, sila Google, image, video, YouTube, silakan. Okay, mungkin daripada sini korang boleh pupuk minat yang lebih mendalam, korang boleh skor kat bahagian. InsyaAllah. Okay. Okay, ini bukan masalah kaum. Bagi pelajar Cina ke India ke Melayu ke, ini bukan masalah kaum. Tugas saya sebagai seorang pendidik kat sini lah, saya nak beri korang satu ini adalah iktibar pengajaran untuk kita semua. Biarlah sekali seumur hidup. Biarlah sekali dalam sejarah negara kita. Cukuplah apa yang berlaku. Ini bukan masalah ejek-ejek tau. Ini masalah bunuh tanpa perasaan tau. Rusuhan kaum ni, saya cakap awak gila baik. Sebab tu kalau kamu terperasan, kisah 13 Mei ni, kisah dia sampai sini saja. Tak banyak. Banyak ni je dia tunjuk. Kenapa? Sebab dia terlalu sensitif. Mereka tanya panjang lebar kan. Macam saya cerita korang ni panjang lebar kan. Saya saja nak bagi sonok sikit apa yang berlaku kan. Tapi apa yang mereka buat dalam 65 ni, dia tunjukkan apa macam mana kita selesaikan masalah tersebut. Kenapa buku teks fokus macam ni? Sebab dia nak bagi iktibar kat para pelajar. Sebab apa? Setiap isu, seburuk mana isu pun yang berlaku dalam negara kita, dalam sejarah telah membuktikan kita berjaya menyelesaikan. Jadi dia nak beritahu para pelajar, apa pun masalah, kita kena lihat sejarah. Kita kena jadikan apa yang dah berlaku sebagai iktibar. So yang A ni mereka buat darurat. Yang B ni mereka buat majlis gerakan negara panggilan. Tak silap saya, inilah nama lama MKN. Inilah nama lama MKN, Majlis Keselamatan Negara Panggilan. Okay. Lepas orang buat darurat, Gila dah bunuh takkan tak darurat kan. Ini bukannya macam masalah polis pun takut lari polis datang nak tembak berbalik parah kau. Polis masa ni polis dengan askar
disebabkan mereka lebih fokus nak jaga mangsa. Jadi mereka terpaksa lebih pada operasi penyelamat dan melindungi, bukannya menghentikan nusa kaum tersebut. Tak. Macam tu. Itu awak nampak kat poin ketiga dia, pihak polis menguasakan perintah bergurau apa semua. Okay. Nanti kan lepas kelas ni korang baca muka surat. Siapa yang dah pernah belajar tapi tak ingat ataupun dah belum belajar lagi ke tak tahu apa ke, korang baca balik 129. Semua nak baca balik apa yang berlaku. Okay. Jadi semasa darurat ni, negara kita tak ada pemerintah tau. Bukanlah kata tak ada pemerintah. Sebab masa ni pilihan raya. Bila pilihan raya, diorang dah umumkan keputusan, masa ni nak buat kerajaan baru. Nak buat kabinet. Parti yang menang nak buat kabinet. Tetapi tiba-tiba berlaku rusaha macam ni, dia terus suruh lockdown, tutup. Jadi siapa yang akan ambil alih sementara? Bila suruh darurat tu, darurat satu negara, maksudnya tak sempat ada kerajaan. Okay, anda kata walaupun ada kerajaan, okay, jadi untuk elak daripada ketegangan atau apa-apa isu, biasanya mereka akan, bila darurat dilaksanakan, maka tidak ada mana-mana pihak yang akan memerintah. Sebab masa ni bukan rakyat je, menteri-menteri pun akan diarahkan rumah. So tak ada pemerintah. Okay? Jadi siapa yang akan buat kerja? Kat sini muncullah satu tim akan naik. Ni nama dia. Mageran. Okay? Mageran inilah yang akan mengarahkan. Kalau ada kerajaan, Mageran akan bekerjasama dengan kerajaan yang sebelumnya. Kalau tak ada, Mageran akan bergerak, akan menguasai sepenuhnya. Dia akan bersama dengan tentera dengan pihak berkuasa. Ini Mageran zaman sekarang kita panggil sebagai Majlis Keselamatan Negara, MKN kan. Dalam handphone korang dapat SMS MKN, beritahu apa info semua. Okay. Ini Majlis Gerakan Negara ya. Okay. Minggu depan next class, mana kan tak sempat, kita akan lihat lebih detail apa sebenarnya yang berlaku darurat. Okay. Dan apa yang Mageran buat untuk selesaikan masalah. Ni tugas tanggungjawab Mageran ya. Dan minggu depan kita akan buat latihan bab 6. Okay, kita akan buat latihan bab 6. Okay. Tapi saya nampak satu lagi terlepas. Ada peranan raja. Wow. Okay. Kalau kamu nampak kat sini, benda tu berlaku kat KL Selangor. Kamu nampak ni. Sultan Perak Sound. Sultan Perak bagi warning.